Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'd. فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya mulakan insya-Allah buat kali pertamanya live pengajian kitab Riyadhus Salihin, saya mohon respon daripada tuan-tuan dan puan-puan. Adakah tuan-tuan dan puan-puan boleh mendengar suara saya dengan jelas? Kalau sekiranya tuan-tuan dan puan-puan boleh mendengar suara saya dengan jelas, maka bolehlah komenkan di situ, di ruang komen kat bawah tu, suara saya jelas. Dan kalau anda kata kurang jelas, mohon beritahu, insya-Allah nanti saya akan perbaiki audio-audio yang kita lakukan dalam live video kali ini, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana yang sedia maklum adalah bahawasanya pondok pengajian saya tak boleh nak laksanakan pengajian disebabkan keadaan di daerah Batu Pahat ini semakin hari semakin meningkat ataupun peratusnya semakin meningkat. Maka dengan sebab itu saya mengambil langkah yang seterusnya, iaitu kita ambil langkah tengah, iaitu membuka pengajian kitab Riyadhus Salihin, yang mana kitab ini insya-Allah nanti kita akan ceritakan sedikit mukadimah daripada kitab ini. Apakah dia, siapakah pengarang kitab ini, dan apakah dia yang disebut dalam kitab ini. Dan kita akan sebut pada hari ini hal yang berkaitan dengan mukadimah yang disebut daripada kitab ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kitab Riyadhus Salihin ini kalau dilihat, ianya membawa maksud taman-taman orang saleh daripada kalam Sayyidil Mursalin. Nama tajuk kitab ni adalah Kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin. Itu nama kitab ni, nama tajuk kitab ni. Saya ulang balik, nama tajuk kitab ni apa dia? Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin. Riyadhus Salihin, maksud riyad ni apa dia? Riyad ni ataupun kita kata apa? Kalau orang Arab sebut raudat, dalam hadis sebut raudatun min riyadil jannah, kan?
taman, raudah tu taman, min riyadid, daripada taman-taman jannah, iaitu syurga lah. Kalau kata raudatun min riyadil jannah, itu taman daripada taman-taman syurga. Jadi riyad ni adalah dia merupakan lafaz jamak, jamak yang menunjukkan kepada taman-taman. As-salihin ini bermaksud orang-orang saleh. Jadi di sini dimaksudkan dengan riyadus salihin adalah taman-taman orang saleh, adalah yang bermaksud kepada Imam Nawawi nak menyatakan kitab ini supaya ia menjadi satu panduan kepada orang-orang Muslim yang mukmin, yang mana ia menjadi satu medan rujukan kepada kita untuk melatih diri kita supaya mendatangkan hasil bagi diri kita untuk mencapai tujuan yang sebenar, iaitu menggapai ataupun memperoleh tujuan dengan kita sebut taman orang saleh, iaitu apakah dia latihan-latihan bagi orang-orang saleh supaya mereka dapat mendekatkan atau menghampirkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, tanpa kita melengahkan lagi, insya-Allah saya akan terus memperjelaskan tentang, kita tahu dah nama kitab ni adalah kitab Riyadhus Salihin, iaitu taman-taman orang saleh. Latihan bagi orang-orang saleh berdasarkan hadis-hadis yang tertentu. Maka kita sebut kitab ini adalah merupakan kitab yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi, kan. Tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah sekalian, bahawasanya kita tahu bahawasanya Imam Nawawi ini adalah merupakan antara ulama yang terkemuka yang hidup sekitar tahun ataupun sekitar abad ke-7 Hijrah, iaitu sekitar tahun 600 ke 700 Hijrah. Nanti insya-Allah kita akan bincangkan sedikit berkenaan dengan dengan biografi Imam Nawawi rahimahullahu taala, supaya dengan kita ceritakan tentang biografi Imam Nawawi rahimahullahu taala, maka dia akan menambahkan rasa cinta kita kepada Al-Imam An-Nawawi, yang mana dia antara merupakan ulama yang terkemuka di dalam mazhab Syafi'i, antara ulama yang memartabatkan mazhab Syafi'i, yang menegakkan mazhab Syafi'i, yang mendukung mazhab Syafi'i. Dan kita akan ceritakan sedikit banyak kitab-kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, tapi yang kita maksudkan pada hari ini hanya memperbincangkan khas daripada kitab Riyadhus Salihin. Pertama yang tadi kita dah bincang tentang tajuk kitab, nama kitab adalah kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin. Nanti kita akan bincang pula tentang biografi Imam Nawawi, kemudian kita akan masuk kepada muqaddimah yang disebut di dalam kitab Riyadhus Salihin ini, yang mana muqaddimah ini ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala itu sendiri. Baik. Kita masuk kepada biografi Imam Nawawi rahimahullahu taala. Jadi sebelum tu, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, siapa yang ada kitab boleh buka kitab, tapi kalau siapa yang tidak ada kitab, tuan-tuan boleh tulis catatan. Tapi adapun biografi Imam Nawawi rahimahullahu taala ini adalah tidak disebutkan dalam kitab, hanya saja saya menambah ataupun kita nak jadikan dia sebagai satu perkara yang lebih cantik untuk menambahkan rasa cinta kita kepada ulama-ulama kita. Maka dengan sebab itu kita sebut al-ulama warasatul anbiya, ulama ini adalah waris bagi sekalian nabi. Yang mana baginda Nabi SAW sendiri tidak meninggalkan apa-apa harta melainkan ilmu saja semata-mata. Yang mana kita nak sebut hari ini, bila mana kita sebut tentang biografi ataupun biodata Imam Nawawi itu sendiri, maka dia akan kita dapat kenal. Maka dengan sebab itu kita boleh kenal akan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, namanya Imam Nawawi. Nawawi ini maksudnya dia mengambil daripada kata dasar nawa. Nawa ini merupakan satu nisbah kepada tempat kelahiran bagi Imam Nawawi rahimahullahu taala, yang mana tempat ini adalah Nawa, namanya Nawa, yang mana kedudukannya berada di Hauran, ini di Syria. Itu dia poin pertama. Bagaimana dapatnya nama Imam An-Nawawi? Tuan, bagaimana dapatnya nama Imam An-Nawawi? Maka disebut oleh para ulama, An-Nawawi ini apa dia adalah nisbah kepada tempat kelahiran beliau, iaitu yang berada di Nawa. Nawa ini berada di mana? Di Hauran, yang mana Hauran ini berada di Syria, yang mana berada di Syria. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita dah tahu dah An-Nawawi adalah nisbah kepada Nawa, nama tempat kelahiran bagi Imam Nawawi sendiri. Maka kita nak tahu pula apakah nama betul dia, kan?
Setiap daripada kita pasti ada gelaran-gelaran dia yang tertentu. Nama panjang dia ada, nama pendek dia ada, nama timbangan dia ada, pasti ada. Tapi Imam Nawawi adalah nama bagi yang terkenal akan dia adalah Imam An-Nawawi. Nama panjang dia siapa dia sebut adalah Abu Zakaria, yang ini gelaran dia, Yahya bin Sharaf. Itu dia Abu Zakaria Yahya bin Sharaf. Yahya bin Sharaf bin Muri bin Hasan bin Husin bin Muhammad bin Jumu'ah bin Hisham An-Nawawi. Itu disebut nama dia. Nama dia panjang tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah sekalian. Tapi ada sebagian ulama juga menisbahkan nama Imam Nawawi dengan Muhyiddin. Jadi penghidup kepada agama. Kan? Ataupun Syekhul Islam, Syekh dalam agama Islam itu yang mana Muhyiddin, iaitu penghidup kepada agama itu sendiri. Yang mana Abi Zakaria ini adalah gelaran juga lain. Selain daripada Imam Nawawi, maka dia punya gelaran juga adalah Abi Zakaria, bapa kepada Zakaria. Yang mana nama dia adalah Yahya. Nama Imam Nawawi atau apa dia? Yahya bin Sharaf. Yahya bin Sharaf. Tambah lagi, kalau nak tulis itu boleh tulis. Tuan-tuan dan puan-puan rahmatullah sekalian yang mana ada dalam live ni, boleh bantu komen kat situ supaya rakan-rakan kita yang mungkin lambat masuk dalam live ni dia tak terlepas maklumat. Yang pertama tadi kita dah jelaskan tentang ta'rif dari apakah maksud daripada kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin. Maka kita sebut pada yang kali kedua apa dia, tentang siapakah dia Imam Nawawi. Boleh tulis situ. Imam Nawawi adalah Nawa. Nawa ini maksud dia adalah nisbah kepada tempat yang bernama Nawa, iaitu yang berada di Hauran di Syria. Itu dia Nawawi. Nama dia siapa dia? Nama dia adalah Syekhul Islam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf bin Muri bin Hasan bin Husin bin Muhammad bin Jumu'ah bin Hisham An-Nawawi. Saya ulang balik nama dia. Apa dia? Nama dia yang diberi adalah, nama dia adalah Yahya bin Sharaf, tapi tidak Syekhul Islam Muhyiddin. Kan? Syekhul Islam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf bin Muri bin Hasan bin Husin bin Muhammad bin Jumu'ah bin Hisham An-Nawawi. Itu dia. Jadi An-Nawawi ni tuan-tuan dan puan-puan dah tahulah, An-Nawawi ni adalah nisbah kepada tempat kelahiran beliau. Yang mana Imam Nawawi adalah dilahirkan pada tahun 631 Hijrah. Yang ini disebut sebagai abad ataupun kurun ke-7 Hijrah. Kurun ke-7 Hijrah. Imam Nawawi ini lahir daripada kurun ke-7 Hijrah. Bila Imam Nawawi lahir, tuan-tuan? Yang mana ada bersama-sama saya di sini live ni, boleh komen kat situ. Imam Nawawi lahir pada 631 Hijrah. 631 Hijrah. Yang mana kelahiran Imam Nawawi ini adalah di kampung yang nama kampung tersebut adalah Nawa. Nawa kalau dalam Ruminya Nawa, Nawa. Kalau dalam Jawinya Nun waw ya. Nun waw ya, kan? Alif nun waw ya, Nawa. Nama tempat tu lah Nawa. Kampung tersebut namanya Kampung Nawa, yang mana berada di satu desa yang juga namanya Hauran, yang berada di Syria. Sekarang namanya Syria. Kemudian maka disebut adalah bahawasanya dapatlah gelaran Nawawi tadi yang kita sebut tadi adalah bersempena daripada nama kampungnya, iaitu Nawa. Imam Nawawi juga disebutkan oleh para ulama kita adalah merupakan orang yang dilahirkan daripada keluarga ibu dan ayahnya daripada susur galur orang-orang saleh juga. Imam Nawawi ni adalah ibu ayah dia orang-orang yang saleh, maka dapat zuriat ataupun ibu dan ayahnya juga dapat zuriat daripada orang-orang yang saleh juga, yang digelar sebagai Imam An-Nawawi.
Maka disebutkan juga bahawasanya Imam Nawawi ni pada usia dia 10 tahun, dia dah mula menghafaz Quran, dia dah mula belajar fiqh daripada beberapa ulama yang berada di sana lah. Di umur 10 tahun tuan-tuan. Umur 10 tahun dah menghafal Quran, umur 10 tahun dah belajar fiqh. Dan umur 10 tahun juga dia dah mula mentelaah ilmu dari kebanyakan para ulama yang hidup sezaman dengannya. Umur 10 tahun. Kita pada usia 10 tahun tu apa kita buat? Kita pun tak tahulah kita buat apa. Waktu tersebut kita duduk sibuk main permainan dan macam-macam. Tapi tidak bagi Imam An-Nawawi, umur 10 tahun tu sudah fokus untuk belajar ilmu, mendalami akan ilmu. Maka disebut Imam Nawawi ini sejak daripada usia dia yang kecil, dia selalu, yang ini kata apa istilahnya, rajin. Daripada usia dia kecil tu dia rajin pergi menuntut ilmu, sehinggalah pada usia 18 tahun dia ni sudah terkenal sebagai orang yang paling menonjol daripada kalangan kawan-kawannya, iaitu umur 18 tahun. Kehebatan Imam Nawawi ini disebutkan oleh para ulama, dia boleh mana kata-kata apa istilahnya, dia adalah orang-orang yang katanya ada orang-orang yang alim juga dalam ilmu-ilmu tersebut. 10 tahun, ambil masa 8 tahun dah jadi orang alim, alim terhadap ilmu-ilmu yang tertentu. Kemudian disebut lagi bahawasanya Imam Nawawi ini dia wafat pada tahun 671 Hijrah. 676 Hijrah. Lahir pada tahun 631 Hijrah. Wafat ataupun meninggal dunia pada tahun 676 Hijrah. Yang mana kata ulama usianya adalah lebih kurang 45 tahun. 45 tahun. Yang mana sebahagian kata tak sampai 45 tahun. Ada yang mengatakan 44 tahun ditambahi pula dengan beberapa bulan. Tapi untuk menggenapkan bagi masalah tersebut, maka dijadikanlah dengan 45 tahun. Dan disebutkan bahawasanya Imam Nawawi ini adalah antara ulama yang tidak berkahwin. Subhanallah. Antara ulama yang tidak berkahwin bukan sebab dia tak suka untuk berkahwin, tidak. Tapi dia tidak berkahwin sebab sibuknya dirinya itu di dalam usaha kepada agama, mempelajari ilmu agama, mendalami ilmu agama, menulis berbagai-bagai kitab-kitab fiqh, kitab-kitab lain, kitab-kitab kepada syarah kepada hadis-hadis yang tertentu. Jadi itulah yang mengakibatkan dengan sibuknya Imam Nawawi terhadap sumbangannya kepada agama Islam, umumnya dan khususnya di dalam mazhab Syafi'i, maka beliau sampailah usia 45 tahun. Lahir 631 Hijrah, meninggal ataupun wafat pada 676 Hijrah ketika usianya 45 tahun, dan dia merupakan ulama yang tidak berkahwin. Antara kitab-kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi yang boleh kita tahu yang terkenal adalah kitab Al-Muhadzab, kitab syarah kepada Al-Muhadzab, namanya kitab Al-Majmu'. Itu pun Imam Nawawi tak sempat tulis kitabnya sampai habis, hanya sampai bab riba saja. Kan? Hanya memperbincangkan soal riba. Lepas tu Imam Nawawi wafat dan disambung oleh ulama selepasnya itu dengan menyambung penulisan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi antara kitab yang masyhur adalah kitab Al-Majmu', iaitu syarah kepada kitab Al-Muhadzab yang dikarang oleh Imam Asy-Syirazi. Kemudian juga Imam Nawawi mengarang kitab kitab syarah Sahih Muslim, dan berbagai-bagai kitab lagi lah. Dan antara kitab yang mana kita sebut adalah kitab Al-Azkar, Al-Majmu', apa lagi? Syarah Sahih Muslim, kemudian kitab Al-Azkar, kemudian kitab Tanbihul Asma'. Kemudian kita tahu juga kitab Al-Arba'in An-Nawawi, dan kitab-kitab lain. Dan menjadi tunggak utama perbincang kita pada hari ini adalah kitab Riyadhus Salihin. Dan inilah antara biografi Imam Nawawi.
antara bentuk akhlak dan sifatnya kita sebut sikit. Imam Nawawi ni adalah merupakan seorang yang sangat zuhud, dan dia merupakan orang yang wara, dan dia merupakan orang yang bijak dalam perihal hukum hakam. Dia sangat bijak. Imam Nawawi ni sangat bijak dalam bab hukum hakam juga. Kemudian Imam Nawawi ni dia tak malu untuk mengajak orang ke arah kebaikan. Hatta pemerintah sendiri pun Imam Nawawi berani tegur, dan disebutkan dalam riwayat ketika hayat Imam Nawawi ini, Imam Nawawi ini juga sangat dihormati oleh pemimpin, dan pemimpin sangat takut dengannya sebab kefaqihannya terhadap agama Allah itu sendiri dalam mazhab Syafi'i itu sendiri. Itulah antara sedikit tentang biografi Imam Nawawi. Maka insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya akan terus masuk kepada perbincangan kita di dalam muqaddimah, muqaddimah Imam Nawawi sendiri dan kitab Riyadhus Salihin. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita akan mulakan muqaddimah daripada kitab Riyadhus Salihin itu sendiri, iaitu yang ini kita sebut kitab yang kita guna pakai, yang saya sebut adalah kitab ini, kitab yang disyarah ataupun yang diterjemahkan oleh Syarif bin Daud Al-Binkalisi, orang Bengkalis, Syarif bin Daud Al-Binkalisi. Ini kitab ni, kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin, yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi, namanya Syekhul Islam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, yang mana kitab ini diterjemahkan oleh Syarif bin Daud Al-Binkalisi. Ini orang Bengkalis lah. Kita baca muqaddimah. Biasanya lazim kalau penulisan kitab, dia ada muqaddimah asal. Muqaddimah asal ni makna kata muqaddimah daripada pengarang kitab asal. Dan yang pertama muqaddimah yang menterjemahkan. Contoh, kita sebut Sahih Al-Bukhari yang dikarang oleh Imam Al-Bukhari. Maka kitab Sahih Bukhari ini dia tulis muqaddimah, Imam Bukhari tulis muqaddimah dia. Dia ada muqaddimah dia. Adapun yang mensyarahkan kepada kitab Sahih Al-Bukhari sebagai contoh kitab Fathul Bari yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, pasti ada muqaddimahnya. Contoh, ada muqaddimah kitab asal dan ada muqaddimah kitab pengarang yang mensyarahkan kitab tersebut. Jadi pertama kita nak baca muqaddimah yang disebut oleh Syarif Daud Al-Binkalisi. Baik, kita akan baca. Yang mana ada kitab ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh buka halaman yang kedua. Ni halaman yang kedua. Ni halaman yang kedua, boleh buka. InsyaAllah kita akan baca bermula daripada sini sehinggalah seterusnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi habbaba ilaina al-imana wa zayyanahu fi qulubina wa qarraha ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الذي اجتباه واصطفاه لقيادة الأمم من بني الإنسان وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه ونصروه لإعلاء كلمات الإسلام على سائر الأديان. Maka disebut oleh Syarif bin Daud setelah ini sebagaimana nama Allah dan Rasulnya tidak dapat diperceraikan dalam dua kalimah syahadah, demikian juga Quran dan hadis tidak mungkin diperpisahkan dalam agama. Maka Syarif bin Daud dikata apa dia, bahawasanya tuan-tuan adalah apabila kita tahu, bila mana kita mengucap syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka bila kita kata syahadat, maka syahadat itu tidak boleh kita pisahkan di antara dua kalimah. Syahadat yang pertama kepada Allah, penyaksian kita terhadap Allah, dan syahadat kita yang kedua itu penyaksian kita terhadap Rasulullah SAW. Maka syahadat itu dengan dua perkara,
asyhadu an la ilaha illallah pertama, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka kalau tidak dirangkumkan dua perkara ini, maka tidaklah boleh diberikan ataupun tidaklah boleh dimaksudkan dengan nama dua kalimah syahadat. Maka kata Syarif bin Daud adalah begitu juga adalah Al-Quran dan hadis. Bila ada Al-Quran, maka ada hadis. Bila ada hadis, maka juga ada Al-Quran. Maka dia tidak boleh dipisahkan. Maka dalam agama itu, Al-Quran dan hadis ini satu perkara yang mesti ada dan mesti dibawa dengan seiring, tidak boleh dipisahkan atau ditinggalkan salah satu daripadanya. Maka itulah yang mendorongku berusaha menterjemahkan kitab ini dengan harapan mudah-mudahan kerananya tertunjuklah diriku dan orang-orang yang ingin mendapat petunjuk bersamaku dari mereka yang tiada mengerti bahasa Arab. Kita tahu bahawasanya kitab Riyadhus Salihin ini adalah merupakan kitab yang mana kitab ini adalah yang disebut bahawasanya kitab ini adalah kitab yang asalnya ditulis di dalam bahasa Arab. Kitab Riyadhus Salihin ini adalah merupakan salah satu kitab yang ditulis dalam bahasa Arab. Tetapi kita ni adalah orang yang berada di Nusantara, orang Melayu lah. Orang Melayu ni tak ramai yang boleh memahami Arab. Maka dengan sebab itu Syarif bin Daud ini ataupun kita katakan Syarif Daud Al-Bengkalis, orang Bengkalis ini, dia menterjemahkan kitab ini. Dan kita dapati dalam kitab ini bahasanya adalah merupakan bahasa yang kitab-kitab lama lah. Kitab-kitab lama itu kitab-kitab turas lah. Itu bahasanya agak apa orang kata agak puitis sedikit. Itu dia. Jadi dikata sebabnya itu sebab apa? Sebab dia nak beri faham, nak menjadi petunjuk kepada kita lah orang-orang Melayu supaya boleh baca kitab ni. Kehadrat Allah ku pohon taufik dalam usahaku ini dan keampunannya untuk diriku dan kedua ibu bapaku serta guru-guruku juga muslimin dan muslimat sekaliannya, dan aku bermohon agar dipersaksikannya bahawa aku mengharapkan syafaat junjungan Rasulullah SAW pada hari yang tiada dapat tebus menebus dan tiada berguna harta dan anak-anak melainkan mereka yang datang menghadap Allah dengan amal yang sejahtera. Amin wa syukru lillahi rabbil alamin. Itu adalah bentuk mukaddimah yang disebut dalam kitab Riyadhus Salihin, yang mana kitab ini menjadi terjemahan daripada Syarif bin Daud. Baik. Yang ni yang penting. Tuan-tuan dan puan-puan dan hadirin sekalian, ini poin penting kita. Sebelum kita nak memperbincangkan tentang hadis, apa ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis yang memberi pengajaran kepada kita tentang taman-taman orang saleh, tentang memperbincangkan tentang soal hati dan sebagainya, tentang amal kita dan sebagainya, tentang adab-adab dan akhlak-akhlak kita dalam perkara-perkara tertentu, semuanya telah disebutkan di dalam kitab Riyadhus Salihin. Maka dengan itu ini perkara yang paling penting, iaitu mukaddimah Imam Nawawi. Mana kata apa? Permulaan Imam Nawawi sebelum nak masuk tajuk, Imam Nawawi tulis dulu mukaddimah. Baik, kita nak baca sama-sama insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril lail 'alan nahar, tadhkiratan li ulil qulubi wal absar, wa tabsiratan li dhawil albabil i'tibar, alladhi ayqadha min khalqihi man istafahu fazahhadahum fi hadhihi ad-dar وشغلهم بمراقبته وإدامة الافتكار وملازمة الاتعاظ والادكار ووقفهم للدؤوب في طاعته والتأهب للدار القرار والحذر مما يسخطه ويوجب دار البوار والمحافظة على ذلك مع تغاير الأحوال والأطوار.
Ahmaduhu ablagha hamdin wa azkahu wa ashmalahu wa anmahu wa ashhadu an la ilaha illallahul barrul karim الرؤوف الرحيم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل سائر الصالحين. Maka maksud dia apa tadi dia kata, tuan-tuan, saya sebut para ulama kita apabila menulis kitab, maka tak lari daripada perkara yang kita sebut ditulis dengan mukaddimah. Mukaddimah ni sangat penting, tuan-tuan. Saya nasihatkan diri saya dan tuan-tuan dan puan yang menyaksikan video ini, apabila kita menulis sebuah kitab, maka jangan kita sepikan penulisan kita itu dengan mukaddimah. Dan adab sebagai kita penuntut ilmu, apabila kita nak membaca sebuah kitab, jangan terus masuk kepada isi. Perkara yang paling penting adalah adabnya apa dia, kita baca mukaddimahnya sekali. Baca mukaddimah, tujuan dia apa? Supaya dengan ada mukaddimah itu tadi, kita boleh memahami akan apakah tujuan sebenar pengarang kitab itu menulis kitab tersebut, dan apakah yang disebut dalam kitab-kitab tersebut sebenarnya ada telah pun tertulis sedikit daripada mukaddimah tersebut. Sebab tu dalam mukaddimah para ulama kita tak pernah menulis sebuah kitab dengan meninggalkan mukaddimah. Kalau kita menulis satu perkara, kita terus tulis tajuk, tapi tidak. Saya juga pernah sebut dalam kebanyakan kuliah-kuliah kita, paling tidak mukaddimah yang kita nak tulis dalam penulisan kita apa dia? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Paling tidak pun bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Itu di paling tidak 3 perkara. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita puji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Kemudian selawat dan salam ke atas bagi Nabi SAW. Itu paling tidak paling kurang dalam setiap penulisan kita. Maka disebut Imam Nawawi sebut apa dia? Puji-pujian itu bagi Allah yang Esa dan Maha Berkuasa. Hanya senya layaknya puji-pujian itu adalah haknya tertakluknya kepada Allah Ta'ala. Itu adalah puji-puji yang hakiki. Yang mana kita katakan Allah itu bersifat dengan sifat yang Maha Esa, iaitu sifat Ahad ataupun Wahid. Yang itu bukan satulah, iaitu sifat yang Maha Esa. Dan yang Maha Berkuasa, iaitu Aziz, Al-Qahar. Al-Qahar itu maksudnya yang Maha Berkuasa lah. Yang Maha Mulia, Al-Aziz. Yang Maha Pengampun, Al-Ghaffar. Allah itu bersifat dengan sifat yang Maha Esa. Allah itu bersifat dengan sifat yang Maha Berkuasa. Allah itu bersifat dengan sifat yang Maha Mulia. Allah itu bersifat dengan sifat yang Maha Pengampun. Tidak ada yang boleh bersifat dengan sifat hal yang sedemikian rupa, hanya semata-mata kepada Allah jualah dengan sifat yang Maha itu. Kemudian Mukawwiril lail wan nahar, mukawwiril lail 'alan nahar, iaitu Allah itu membelitkan malam ke atas siang, iaitu peredaran siang dan malam. Kejadian siang bersilih ganti kepada malam, malam bersilih ganti kepada siang, siang bersilih ganti kepada malam. Ini semuanya adalah di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, di bawah kuasa Allah Taala. Yang mana kita katakan peredaran siang dan malam ini apa dia sebagai apa dia kata, apa kata Imam Nawawi, tazkiratan li ulil qulubi wal absar. Ini sebagai apa dia? Sebagai peringatan. Allah jadikan siang, Allah jadikan malam supaya kita perhatikan, supaya kita fikirkan, supaya kita ingatkan, supaya mendatangkan hati kita hadir kepada takwa kepada Allah, yakni takut hanya semata-mata kepada Allah. Allah jadikan perkara-perkara ini untuk kita berfikir, untuk kita beramal dengan amal yang sebaik-baik mungkin, kerana ini merupakan tanda-tanda kebesaran
Allah Subhanahu wa taala, iaitu kejadian siang dan malam. Dan kejadian siang dan malam ini sebenarnya tidak ada hubung kait pun dengan hal-hal yang lain seperti jadinya siang atau malam. Ataupun kita kata orang ini lahir dengan sebab ini, dengan sebab ini, tidak sama sekali. Jadi yang membelitkan malam ke atas siang sebagai peringatan bagi yang berhati dan pemandangan. Mana kata siapa yang tak ada hati? Semua ada hati, kita semua ada hati, tapi yang disebut di sini adalah orang yang mempunyai hati nurani, orang yang benar-benar yang mengingat, yang mengetahui akan akan jalan-jalan akhirat, maka dia akan memerhatikan perkara-perkara ini. Adapun orang yang hatinya itu terpaut kepada dunia, maka dia tidak akan memerhatikan daripada sebesar-besar perkara, lantaran sekecil-kecil perkara sendiri pun dia tak akan perhatikan. Sebab mereka ini walaupun dihitung orang yang berhati, tetapi hati mereka ini telah terpaut kepada dunia, maka dengan sebab hati mereka ini terpaut kepada dunia, maka dia telah tertutup untuk melihat kebesaran Allah. Mereka ini telah tertutup untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Maka pandangan mereka apabila mereka memandang orang-orang yang telah ditutupkan hati mereka supaya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, hati mereka tertutup, pandangan mereka tertutup, malahan yang kita sebut mereka pandang itu hanya pandang biasa. Beza dengan orang yang telah dekat kepada Allah, orang yang telah menempuh akan jalan-jalannya, apabila mereka pandang sahaja sesuatu perkara, mana kata orang yang menempuh akan jalan-jalan akhirat, bukan orang yang menempuh akan jalan-jalan dunia. Orang yang menempuh akan jalan-jalan akhirat, maka bila mana mereka pandang sahaja, maka pandangan itu telah menjadikan ataupun telah memberikan satu perkara, mereka itu bertambah dekat kepada Allah, mereka itu bertambah takut kepada Allah, mereka itu bertambah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah bagi orang yang adalah orang yang mana dibuka hatinya, mempunyai hati, dibuka hatinya, mempunyai pandangan, dibuka pandangannya. Kita doalah kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan orang-orang yang mana orang-orang yang memiliki hati nurani, yang dibuka hati kita, yang dibuka pemandangan kita. Janganlah kita jadi orang-orang yang ditutup, mempunyai hati, mata hati ada, pandangan zahir ada, pandangan batin ada, tetapi Allah tutup dengan sebab apa? Dengan sebab hati kita ini terpaut kepada dunia. Maka dengan sebab itulah Imam Nawawi mengarang kitab Riyadhus Salihin ini, supaya tujuannya apa dia? Tujuannya itu boleh membuka hijab, iaitu pandangan mata zahir kita, dan boleh membuka pandangan mata hati kita, iaitu supaya tujuannya apa dia? Kita ingat kepada Allah. Nanti kita akan bincang berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan manusia dan jin itu melainkan tujuannya adalah semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala jua. Jadi disambung lagi, dan sebagai perhatian untuk orang yang berperasaan dan berfikir. Nampak tak tuan-tuan? Bila mana kita ada pandangan zahir, bila mana kita ada pandangan batin, iaitu mata zahir dan mata hati, maka dengan secara tak langsung bila mana kita pandang sahaja, tujuan dia apa dia? Mendatangkan perasaan kita, menghadirkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mendalami akan agama-agama Allah, menambahkan rasa takut kita kepada Allah Taala, mengharapkan redha Allah, mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala semata-mata jua. Maka dengan sebab itulah disebut inilah yang disebut kita ini manusia semuanya adalah orang yang digelar sebagai manusia yang berperasaan. Bila orang yang ada perasaan, ada padanya jiwa-jiwa. Sebab tu dia kata, ya ayuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Siapa dia jiwa-jiwa yang tenang? Inilah kita yang disebut sebagai orang yang mempunyai jiwa-jiwa yang tenang, iaitu yang mana orang-orang yang mengapa nafsu itu banyaklah, nafsu ammarah, lawamah, mulhamah dan mutmainnah. Tapi kita sebut sebagai perhiasan kepada orang yang berperasaan ni. Kita nak supaya kita ini apabila
disebutkan hal-hal itu, kita kata bila disebut tentang perkara-perkara yang membesarkan Allah, maka hati kita juga turut nak membesarkan Allah Subhanahu wa taala, pemikiran kita juga untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala, dan datang kepada diri kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang disebut lagi bahawasanya apa dia tadi, Allah menjadikan siang dan malam itu sebagai apa? Sebagai perhatian kepada kita, iaitu mempunyai pandangan mata zahir dan pandangan mata batin, yang mana kita juga adalah untuk supaya kita datangkan perasaan kita kepada Allah Ta'ala dan berfikir akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Zikir dan fikir. Itu dia kita sebut zikir dan fikir. Mana kata kita sambil kita zikir, kita ingat Allah, kita fikirkan akan Allah Subhanahu wa taala. Sambung lagi. Dialah Tuhan yang membangunkan siapa yang dipilih dari hamba-Nya. Dipalingkan ingatan mereka dari mencintai dunia. Jadi orang-orang yang makna kata ini adalah orang-orang yang dipanggil sebagai orang-orang yang saleh, ataupun orang-orang yang kita katakan yang telah terpilih, kan? Ataupun hamba-hambanya yang saleh ini merupakan adalah orang-orang yang dipilih sahaja. Orang-orang yang saleh ini merupakan adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak semua, kan? Ada orang yang kita sebut pada dirinya itu, pada IC-nya itu beragama Islam. Dia Islam sahaja pada nama ataupun pada IC-nya, tetapi tidaklah pada yang kita sebut pada hatinya, kan, pada fikirannya, pada perasaannya, pada pandangannya, tidak. Ada juga orang yang dia tahu tentang agama Islam, tapi dia tidak berminat kepada agama Islam, kan? Jadi orang-orang Islam yang beriman, Muslim yang mukmin, ini hanya adalah orang-orang yang Allah Taala pilih juga. Allah pilih orang-orang yang tertentu sahaja untuk mendapatkan iman, untuk mendapatkan Islam, untuk mendapatkan kita Islam. Islam ada ramai, tapi yang beriman, yang benar-benar beriman kepada Allah itu tak ramai. Jadi orang-orang Islam yang beriman ini adalah antara orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita nak tergolong daripada kalangan orang-orang yang terpilih untuk berada dalam keadaan orang-orang yang beriman, orang-orang Islam yang beriman, maka kita kena berusaha untuk mendapatkan iman dan Islam itu sendiri. Janganlah kita hanya sekadar kata aku ni beriman sahaja, tetapi tidaklah aku berusaha untuk kepada perkara tersebut. Kita kena usaha, kemudian kita kena berdoa dan kita kena bersurah kepada Allah. Mudah-mudahan sama-samalah kita doa tuan-tuan dan puan-puan dan rahmat Allah sekalian, kita tergolong dalam kalangan orang-orang yang terpilih yang disebut dalam kitab ini, yang mana dipalingkan ingatan mereka daripada mencintai dunia ini. Ini maksud kepada zuhud. Orang yang zuhud itu adalah orang yang mana dipalingkan, ataupun orang yang mana hati mereka itu orang yang mana hati mereka itu dipalingkan daripada dunia, maka itulah maksud zuhud. Orang yang zuhud ini adalah orang yang hatinya tak cinta kepada dunia. Zuhud ni maksudnya apa? Hatinya tak cinta kepada dunia, tapi dia punya ingatan, dia punya hatinya itu membawa kepada akhirat. Saya ulang balik. Orang-orang yang zuhud adalah orang yang tak cinta kepada dunia, tetapi dunia itu disebut sebagai di tangannya. Mana kata dia usaha untuk mentadbir akan dunia. Dia berusaha untuk mentadbir akan dunia, tetapi dia tidaklah menjadikan dunia itu sebagai medan untuk dia cinta kepada dunia. Tidak. Dia cinta kepada jalan akhirat. Adapun dunia ini adalah sebagai satu wasilah, yang mana kita sebut dunia ini untuk menempuh kepada jalan akhirat. Dunia ini adalah tempat persinggahan sementara bagi orang-orang yang zuhud. Dia meletakkan dunia ini sebagai tempat adalah satu kita panggil R&R, perhentian sementara sebelum dia nak menuju kepada akhirat. Dia nak menuju kepada akhirat. Maka dunia ini sementara sahaja. Jadi
Jadi disebut tujuan daripada kitab ini supaya menghadirkan diri kita kepada orang-orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita menjadi orang-orang yang zuhud, yang mana tidak cintakan dunia, yang buang dunia sejauh-jauhnya. Tapi bukan bererti tidaklah kita melaksanakan urusan dunia, tidak. Urusan dunia itu dilaksanakan dengan cara yang betul juga, tetapi tidaklah sampai kepada hatinya itu cinta kepada dunia. Jadi natijah daripada kitab ni apa dia tadi? Adalah pertama kita sebut supaya kita boleh memikirkan akan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana boleh menghadirkan perasaan pada diri kita supaya hati kita itu terbentuk dengan hati nurani, iaitu terbukalah pandangan mata zahir dan pandangan mata batin kita itu sendiri, dan kita tergolong daripada kalangan orang-orang yang terpilih, dan kita memiliki akan sifat zuhud daripada natijah daripada insya-Allah kita belajar daripada kitab ini. Diberi mereka bekerja dengan jagaannya dan dengan berfikir panjang. Orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah antara orang-orang yang terpilih ini, maka bila dia melakukan satu urusan di dunia, maka Allah jaganya. Sebagai contoh, kalau hal kemaksiatan itu nak terjadi kepada dirinya, maka orang-orang ini apa akan berlaku? Orang-orang yang makna kata orang yang Allah pelihara ni, dia nak buat satu urusan kemaksiatan, maka Allah akan tegahnya. Allah akan jaga dia. Dengan apa? Dengan dia akan didatangkan dengan berfikiran panjang. Kan? Kita dalam satu urusan dunia, kita buat kejahatan, kadang-kadang kita tak fikir panjang. Ini berarti ada kalanya kita ini dijaga oleh Allah, dan ada kalanya kita tak dijaga oleh Allah. Walaupun Allah sentiasa mengawasi akan kita, sebab kita adalah bukan orang-orang yang terpilih. Adapun kalau kita ni adalah tergolong daripada kalangan orang-orang yang terpilih, maka setiap urusan kita, setiap pekerjaan kita, Allah akan jaga kita. Kalau kita nak buat satu perkara keburukan, maka Allah akan jaga kita dengan erti kata apa? Allah akan datangkan kepada diri kita dengan fikir yang baik, supaya tidak mendatangkan natijah yang tidak baik. Maka dalam setiap urusan kita, perkara kebaikan, hatta dalam perkara kebaikan pun dia ada buruknya juga. Dalam kita nak melaksanakan amal kebajikan, maka kadang-kadang datang pula penyakit hati, riak, ketakabur atau sebagainya. Maka Allah akan jaga kita juga dalam perkara tersebut. Ini yang dimaksud daripada orang-orang yang terpilih. Senantiasa ingat dan sedar. Nampak tak? Kita ingat dan sedar. Memberi mereka taufik, ini petunjuk untuk membiasakan ataupun untuk sentiasa taat kepada Allah Ta'ala, dan bersedia untuk negara yang kekal, iaitu di mana? Di akhirat. Berhati-hati dari apa yang dimurkainya, yang memastikan negara celaka, iaitu neraka lah. Jadi orang-orang yang menempuh akan jalan-jalannya ini, ataupun orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, maka mereka ini akan termasuk daripada kalangan orang-orang yang zuhud. Mereka ini adalah termasuk daripada kalangan orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap urusannya, baik daripada perkara yang baik atau yang buruk. Yang mana kita sebut tadi, perkara yang baik juga boleh mendatangkan hal yang buruk. Contoh, nak buat sedekah tadi, maka boleh jadi jatuh kepada penyakit hati. Bila mana kita sedekah, datang penyakit riak ataupun sebagainya, takabur dan sebagainya. Maka itu semua perkara Allah akan jaganya. Dan orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah orang yang sentiasa ingat dan sedar akan setiap perkara, bahawasanya dia ingat dan sedar dunia ini adalah tempat sementara bagi dirinya. Tapi akhirat adalah merupakan tempat bagi mereka, adalah tempat yang kekal abadi. Dan mana orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, natijah dia apa? Allah berikan taufik kepada dia, petunjuk. Yang mana orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah orang yang sentiasa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah orang-orang yang sentiasa bersedia untuk menempuh jalan akhirat. Kalau sebut sahaja soal bersedia atau tidak, sudah jadi barang pastinya kita akan jadi satu perkara kita ini adalah orang yang belum sedia lagi.
Tetapi Imam Nawawi karang kitab ini, kitab Riyadhus Salihin ini, supaya kita menjadi orang yang telah bersedia, yang sentiasa bersedia untuk menempuh jalan akhirat, iaitu tempat yang kekal abadi. Dan dengan ada kitab Riyadhus Salihin ini, kita menjadi orang-orang yang berhati-hati dalam melaksanakan urusan dunia, supaya nanti dekat akhirat kelak kita tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tidak dimasukkan dalam golongan orang-orang yang Allah campakkan kepada mereka itu dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dan menjaga semuanya. Kita buat semua perkara itu dengan cara istiqamah, berterusan. Itu bersama perubahan keadaan dan peraliran hidup. Maknanya kata apa tuan-tuan? Kita tengok. Hari ini kita hidup daripada umur 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Maka kita hidup dalam usia tersebut, dalam peraliran ataupun peredaran zaman ini, kita ikut peredaran zaman. Tetapi jangan kita lakukan. Kita kata apa? Bila zaman berubah, maka apa kita kata? Agama pun dia kena ubah sikit. Tidak. Agama Islam merupakan agama yang sesuai dibawa pada mana-mana keadaan sekalipun. Hatta pada zaman yang kita kata zaman kuno ataupun zaman moden sekalipun. Jadi tujuan daripada kita mempelajari kitab Riyadhus Salihin ini, kita boleh bawa Islam itu pada mana-mana zaman dan bersesuaian pada mana zaman-zaman, dan tidak diubah walaupun sedikit daripada apa maksud daripada yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah sekalian, ni natijah dia daripada mukadimah sedikit tadi disebut apa dia adalah bahawasanya kita ini hendaklah tergolong daripada kalangan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana orang-orang yang dipilih ini, kita doa sama-sama. Mudah-mudahan kita ini tergolong daripada kalangan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? Orang yang mempunyai sifat zuhud. Sifat zuhud ni maksud dia apa? Dia tak cinta kepada dunia, tapi dunia itu masih jadi wasilah untuk dia menempuh kepada jalan akhirat. Kemudian yang kedua apa dia? Adalah orang yang sentiasa dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap urusan pekerjaannya. Yang itu kedua. Yang ketiga, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah orang yang sentiasa ingat dan sedar akan dia ini tujuan hidup di dunia itu apa dia. Yang keempat apa dia? Orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni adalah orang yang sentiasa mendapat taufik daripada Allah. Yang kelima apa dia? Adalah orang yang sentiasa taat kepada Allah Taala. Yang keenam adalah orang yang dah bersedia untuk menempuh akan jalan akhirat, iaitu jalan yang mana kekal abadi. Yang ketujuh adalah orang yang sentiasa berhati-hati dalam melaksanakan urusan dunia supaya Allah tak murka kepada dia, dan dia bersedia untuk dan dia taklah termasuk dalam golongan orang-orang yang Allah telah mencampakkan kepada yang Allah campakkan mereka ini ke dalam api neraka Jahannam. Dan yang ke-8 adalah orang-orang yang istiqamah dalam segala urusan, yang mana bila mana dia menempuh akan jalan-jalan hari ini, kita tempuh hidup di dunia penuh dengan penuh dengan ranjaunya, kita sebut penuh dengan ujiannya. Maka dalam saat kita menempuh jalan-jalan ini menurut peredaran zaman ni, tuan-tuan, kita boleh bawa perkara ini supaya kita tergolong daripada kalangan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab kita mempelajari kitab Riyadhus Salihin ini. Sambung lagi. Kupuji Tuhan, yakni Allah, dengan pujian yang setinggi-tinggi dan sesuci-sucinya, yang selengkap dan sepenuh-penuhnya. Aku menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, Tuhan yang benar dan maha mulia, dan yang maha pengasih, maha penyayang. Dan aku menyaksikan bahawa sesungguhnya penghulu kita Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya, kawan istimewa yang dikasihinya, yang menunjuki ke jalan yang lurus, iaitu jalan yang hanif, jalan yang lurus, dan menyeru terhadap agama yang teguh. Maka salawat dan salam Allah lah atas beliau, juga atas para nabi-nabi dan keluarga sekaliannya, berserta mereka-mereka yang saleh. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita doalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita ini tergolong dalam kalangan orang-orang yang saleh, dibangkitkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambung lagi.
Setelah itu Allah berfirman, setelah itu firman Allah Taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Ini kalau tuan-tuan yang ada kitab boleh tengok, disebut dalam surah Az-Zariyat ayat 56 dan ayat 57. Surah Az-Zariyat ayat 56 dan ayat 57. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maksud dia apa? Dan tiadalah ku jadikan jin jin dan manusia itu melainkan untuk menyembahku. Kemudian disambung lagi, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun, tidaklah ku kehendaki dari mereka rezeki dan tidak ku kehendaki agar mereka memberiku, agar mereka memberi dan tidak ku kehendaki agar mereka memberiku makan. Jadi dalam ayat ini disebut bahawasanya adalah tujuan kita ini sebagai hamba Allah, kan. Tapi soalnya kita tanya pada diri kita, soal ni layak tak layak kita ni digelar sebagai hamba Allah, kan. Layak ke tak layak kita ni digolong ataupun dipanggil sebagai hamba Allah. Hamba itu maksudnya sentiasa taat kepada Allah. Ada kalanya kita taat, ada kalanya kita tak taat. Jadi hamba Allah ni adalah orang yang taat. Jadi wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tadi kita sebut, kita ini adalah bila mana orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, maka natijahnya dia akan dapat 8 perkara tadi yang saya sebut. 8 perkara yang kita akan dapat tadi, yang disebut oleh Imam Nawawi tadi dalam mukaddimahnya. Maka bagaimana cara untuk kita termasuk daripada kalangan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kena beribadah kepada Allah, kenalah taat kepada Allah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, kena taat kepada Allah. Jadi nak tergolong daripada kalangan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena faham tujuan asal kita hidup di dunia adalah, melainkan tujuannya adalah beribadah kepada Allah semata-mata. Kena beribadah kepada Allah. Kenalah taat kepada Allah. Jangan buat satu perkara yang Allah larang. Janganlah melaksanakan perkara yang Allah tegar sehingga mengakibatkan Allah murka kepada kita, sehingga mengakibatkan natijahnya kita dicampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kena ke Jahannam. Itu kita tak naklah. Dan disebutkan lagi bahawasanya yang memberi rezeki itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang memberi makan kepada kita itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berkehendak memberikan kita makan, maka kita dapat makan. Sekiranya Allah tidak berkehendak kepada kita untuk untuk dapat makan, kita tak boleh makan. Sebagai contoh, kita kata kita dah beli nasi, kita dah masak nasi, kita dah ada lauk, dan nasi itu telah terhidang di hadapan kita. Andai kata kita kata rezeki itu kita punya, silap. Rezeki itu Allah punya. Allah yang mana? Allah yang melayakkan rezeki itu masuk dalam mulut kita. Sebagai contoh, ada orang yang makan nasi yang mana nasi dah sampai depan dia ambil nasi tersebut, belum sempat dia masuk mulut, maka tangannya barangkali telah jatuh rebah. Kerana apa? Kerana tak larat dan apa kita katakan jatuh sakitlah, maka rezeki itu tak dapat masuk dalam mulutnya. Ada orang rezeki dah masuk dalam mulutnya, tetapi dengan sebab apa dia tuan-tuan? Masuk rezeki dalam mulutnya itu tiba-tiba Allah kata bukan rezekinya, maka dia memuntahkan kembali rezeki tersebut. Jadi kita sebut aturan rezeki ini semuanya adalah aturan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dah menetapkan kita dengan rezeki-rezeki yang tertentu, maka itulah rezeki kita. Allah dah suratkan, Allah dah tertulis di Lauh Mahfuz lagi kita punya rezeki begini, maka itulah rezeki kita. Maka dia kata adalah kita ni beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tujuannya. Sebab apa? Sebab kita nak tergolong daripada kalangan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila kita nak tergolong daripada kalangan orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang saya sebut tadi, natijah bagi orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan dapat 8 perkara tadi, iaitu zuhud dan sampailah kepada akhirnya tadi. Maka kita nak tergolong daripada kalangan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena sami'na wa ata'na, iaitu jadilah orang yang dengar dan taat. Dapat taatlah kita, beribadahlah kita kepada Allah. Jangan kita melakukan hal yang menjauhi kita kepada Allah, yang mana mengundang kepada kemurkaan Allah.
Sambung lagi. Ini adalah terang bahawa sesungguhnya mereka dijadikan untuk ibadah, ini perhambaan, persembahan. Dari itu hendaklah mereka mengambil indah akan untuk apa mereka dijadikan dan menyisihkan diri dari menghendaki perhiasan dunia. Itu kata Imam Nawawi rahimahullahu taala. Jadi kita ini tujuan kita diciptakan ataupun kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beribadah kepada Allah, iaitu memperhambakan diri kita kepada Allah, mempersembahkan diri kita kepada Allah. Maka kita kena ambil indah, maka kita kena ambil berat apa sebab kita dijadikan, dan kita kena buangkan, menyisihkan kepada diri kita supaya cinta kepada dunia, supaya yang hadir semata-mata itu hanya cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala jua, dan cinta kepada jalan akhirat, supaya datang kepada tujuan natijahnya kita nak mencari redha dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena buang kita kena buang, menyisihkan dunia. Kenapa? Kerana dunia ini adalah negara yang binasa, bukan tempat yang kekal, hanya tunggangan untuk menyeberang, bukan tempat bersuka-suka, jalan yang putus, bukan tanah air yang tidak rosak. Kerana itu maka warga-warga dunia yang sedar ialah mereka yang beribadah. Kita semua memang hidup dekat dunia, tapi hanya orang yang terpilih Allah Subhanahu Wa Taala pilih sahaja, maka dia akan menjadi orang-orang yang sedar bahawasanya dunia merupakan tempat sementara saja untuk dia, yang mana dunia menjadi wasilah kepada diri dia untuk mendatangkan rahmat dan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia menjadi tempat dia sedar yang bahawasanya di dunia ini dia hanya beribadah semata-mata kepada Allah. Setiap urusan ataupun pekerjaan yang dilakukan di dunia ini mencari redha Allah, mendapatkan redha Allah, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, beribadah semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disebut lagi, orang yang disebut dengan sebagai orang yang membuang hatinya pada dunia dan secerdik manusia yang tinggal di dalamnya ialah mereka yang tiada menggemari perhiasannya. Mana kata apa? Dia hidup dekat dunia, dia makan, dia minum, dia buat tak urusan sehari-harian dia, dia bercucuk tanam ke, dia menyapu, dia buat semua perkara tersebut. Dia bekerja untuk mencari nafkah, tapi dia buat untuk sekadar keperluannya sahaja, bukan untuk bermegah-megah dan sebagainya, yang mana dia akan membuang perkara tersebut supaya datang natijah hati mereka itu cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Maka ditambah lagi firman Allah Subhanahu Wa Taala lagi dalam surah Yunus ayat 24, innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'amu hatta idza akhadhatil ardu zuhrufaha وزينت وظن أهلها أنهم قادروا عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. Maksudnya apa? Sesungguhnya perumpamaan hidup di dunia ini seperti hujan yang telah kami turunkan dari langit. Kan? Maka merasalah dengan tumbuh-tumbuhnya dengan tumbuhan-tumbuhan bumi dari apa yang dimakan oleh manusia dan binatang-binatang, sehingga apabila bumi telah cantik, berhias penduduknya, menyangka bahawa mereka menguasainya. Allahu Akbar. Dunia ni Allah jadikan kepada kita ini, jangan sampai kepada kita datang natijah kita nak ambil dunia, kita nak letakkan dunia ini sebagai contoh. Kita kata contohlah kita cucuk tanam, kemudian dah datang hasil, kita kata apa? Ini kita punya. Tidak, tuan-tuan. Kita bekerja, kita cucuk tanam, kita dapat hasil daripada urusan dunia, itu sebenarnya Allah beri pinjam sahaja kepada kita. Dan kita sebut banyak dalam setiap hak yang kita ada, seperti kita bercucuk tanam dapat hasil, itu ada hak orang lain.
kita kena beri juga kepada orang lain. Dalam setiap urusan pekerjaan kita sehari-harian, kita bekerja siang malam dapat gaji sebulan, maka gaji kita 10,000, 1,000, 100,000, itu semuanya semua itu bukan hak milik kita. Kerana ada sebahagian daripadanya adalah hak milik orang lain. Kan? Maka kita kena aturkanlah perkara tersebut, kita kena agih-agihkanlah perkara tersebut, kita kena beri-berikanlah perkara tersebut supaya datang kepada hak yang tersebut, supaya tidaklah menjadi natijah dunia ini membinasakan kita, tidak. Tetapi sebenarnya dunia ini adalah membawa kita kepada jalan kepada rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala, barulah boleh membawa kepada natijah kita bawa dunia dan akhirat itu seiring. Datanglah perintah kami ketika malam atau siang, maka kami jadikan sebagai terketam, ini terketam, ini hancur-hancurnya, seakan-akan tak ada kemarinnya. Demikianlah kami huraikan pertandaan itu untuk kaum yang mahu berfikir. Jadi Allah jadikan siang malam, Allah jadikan, Allah turunkan hujan, Allah aturkan panas, Allah aturkan musim sejuk, dan ada kalanya Allah aturkan gempa bumi dan sebagainya. Itu tujuannya apa? Tujuannya untuk kita berfikir akan kebesaran Allah, yang mana boleh menghadirkan diri kita itu taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, memperoleh redha Allah dan rahmat Allah, supaya kita jadi orang yang menjadi orang yang terpilih. Yang kita sebut 8 perkara tadi, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Maka selepas daripada itu, Imam Nawawi menyebutkan sebuah bait syair. Dia kata apa? Ayat-ayat yang mengandungi tujuan yang seperti ini ada banyak. Sungguhnya elok benar kata penyair, inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitan nazaru fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Bermaksud sesungguhnya bagi Allah hamba-hamba yang bijak. Kan, orang yang dipilih oleh Allah, orang yang Allah cinta kepada dia, yang Allah kasih kepada dia adalah orang-orang yang bijak. Ramai yang golongan bijak pandai, tapi mereka hanya digelar sebagai orang yang bijak secara zahir, tapi batin mereka tak bijak. Dalam urusan dunia, dalam urusan keakhiratan mereka tak bijak, mereka tak cerdik. Maka dengan sebab itu mereka ini tak boleh digelar sebagai orang-orang yang bijak. Orang yang bijak adalah orang yang cerdik, adalah apa dia? Adalah orang yang bertujuan hidupnya, dia tahu tujuan hidupnya dan dia nak mencapai tujuan yang sebenar, iaitu dia nak menggapai redha dan rahmat Allah. Itu adalah orang-orang yang bijak. Adapun ada juga orang yang bijak, pandai, dia ada ijazah, master dan PhD, tapi dia tidak boleh tergolong daripada kalangan orang yang bijak, orang yang cerdik dan orang yang pandai. Kenapa? Kerana hatinya masih lagi cinta kepada dunia, kerana dia masih lagi melaksanakan perkara-perkara yang merosakkan kepada diri dia itu sendiri. Sambung lagi. Jadi kata sesungguhnya bagi Allah adalah hamba-hamba yang bijak. Maknanya orang terpilih ni lah. Mereka lepaskan dunia, takutkan rosak. Apa dia? Orang yang bijak ini tuan-tuan, dia buang dunia sebab dunia ini dia tahu membinasakan akan diri dia, merosakkan diri dia. Maka dia lepaskan dunia itu dengan sebab apa? Tapi dia bukan bererti dia tak buat amalan pekerjaan kat dunia. Dia makan, dia minum, tidur. Dia buat kerja sehari-harian, mencari nafkah, dia buat semua tu. Ini termasuk orang-orang yang bijak, tapi dia tidak meletakkan dunia itu sebagai satu perkara yang mana membawa kepada jalan untuk dia apa? Jalan untuk dia membawa apa? Dia meletakkan dunia ini sebagai satu wasilah untuk jalan kepada akhirat. Tapi hakikat sebenar, dia hidup dekat dunia semata-mata mencari redha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu bila mereka telah berfikir, bukankah dunia tempat hidup bertanah air? Mereka kata apa? Dunia ni tempat sementara sahaja. Mereka ibaratkan dunia lepasan samudra. Beramal soleh di dalamnya sebagai bahtera. Jadi dia hidup dekat dunia ni, hidup dekat dunia ni ibarat kita dekat atas kapal. Hidup dekat dunia ni sebab ibarat kita dekat atas kapal. Sebab kita duduk di atas kapal ni bukannya selalu, bukannya tu sementara sahaja. Adapun kita beramal soleh ini ibaratnya adalah
Di dalamnya sebagai bahtera lah. Kita hidup dekat dunia ni ibarat samudera lah. Kita naik kapal, kita menempuh ranjau jauh. Contoh, kita naik kapal, atas kapal, kita berjalan, kita bermusafir atas kapal selama perjalanan. Sebagai contoh, daripada Malaysia ke China naik kapal. Dalam perjalanan kita nak pergi ke China naik kapal tu, sudah jadi barang pastinya kita akan menempuh banyak sangat ujian. Dan ujian itu yang dimaksudkan daripada perkara dunia. Ujian yang kita hadapi daripada perkara tersebut, itu yang dipanggil daripada maksud dunia. Maka kita akan terselamat dengan apa? Dengan beramal saleh. Dalam beramal saleh pun juga kata ulama, ada ujian-ujian yang tertentu. Maka dengan sebab itu dan natijah itulah kita mempelajari kitab Riyadhus Salihin, supaya dia jadi panduan, kunci kepada diri kita dalam setiap nak melakukan amal saleh kita. Baik. Apabila demikian halnya dunia dengan kita sebagaimana yang telah saya sifatkan itu, dan untuk apa kita telah jadikan, maka hendaklah tiap-tiap mukallaf membawa dirinya menurut jalan orang-orang yang terpilih. Nampak tak? Imam Nawawi sebut tadi, yang disebut daripada orang-orang yang terpilih itu, dia akan dapat 8 perkara natijah daripada perkara tersebut. Maka dia kena beribadah kepada Allah, dia kena perhatikan perkara tersebut. Maka orang-orang begini dia akan dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang-orang yang terpilih ini, mereka memilih jalan orang-orang berakal dan mempunyai perhatian, bersedia terhadap apa yang telah kutunjukkan, dan mementingkan apa yang telah kuperingatkan itu. Jalannya yang paling benar ialah yang beradab dengan apa yang telah sah datangnya daripada Nabi kita Muhammad, penghulu dari sekalian mereka yang dahulu dan kemudian, dan semulia-mulia mereka yang telah berlalu dan yang telah kembali ke hadrat Tuhan di zaman yang silam. Salawat dan salam Allah lah atas beliau dan atas sekalian para nabi. Itu disebut oleh Imam Nawawi, dan kitabnya adalah supaya kita ni tergolong daripada kalangan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita ini tergolong daripada kalangan orang-orang yang berakal. Ini mempunyai, ada akal tapi menggunakan akal dengan sebaik mungkin. Yang mana orang-orang yang memerhatikan, yang mempunyai perhatian, orang-orang yang bersedia dalam urusan dunia, di dunia ini bersedia supaya dapat menempuh kepada jalan akhirat, dan sebagainya, tuan-tuan. Ini saya dah sebut dah pada awal tadi. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ni kita, bila mana kita nak menempuh akan jalan-jalannya, kita dah sampai kepada tujuan kita sebenar, jangan lupa kita untuk bantu. Ini tujuan kita buka kitab Riyadhus Salihin untuk tuan-tuan dan puan-puan, supaya saya sebagai wasilah boleh membantu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, supaya menempuh akan jalan-jalannya sebagai panduan asas sahaja. Sebagai panduan, kita boleh sama-sama saling membantu-bantu. Wa ta'awanu 'ala birri wat taqwa, dan bertolong-tolonganlah kamu terhadap kebajikan dan bertakwa. Kita nak bertakwa kepada Allah, jangan kita fikir diri kita sendiri. Kita kena bantu orang lain supaya orang lain juga boleh bertakwa kepada Allah. Kita nak buat kebajikan, jangan kita buat kebajikan untuk diri kita sendiri. Maka kita bantu orang lain supaya orang lain juga boleh buat kebajikan yang sama. Jadilah kita seorang yang kasih kepada sahabatnya. Apa dia? Bukti kita kasih kepada sahabatnya adalah bila mana kita buat kebajikan, kita nak ajak kawan lain buat kebajikan. Dan bila mana kita bertakwa kepada Allah, kita ajak orang lain untuk bertakwa kepada Allah juga. Jangan kita jadi orang yang selfish, pentingkan diri sendiri, kita buat kebajikan, kita bertakwa hanya untuk diri kita sendiri. Kita tak nak bantu orang lain. Jadi tujuan daripada kita Riyadhus Salihin ini juga, Imam Nawawi nak bantu tuan-tuan dan puan-puan supaya datang kepada hal kebajikan, datang cara-cara yang tertentu supaya bertakwa kepada Allah. Kerana membantu dalam urusan takwa kepada Allah Ta'ala, ini adalah satu perkara yang menjadi kewajipan bagi diri kita, supaya tidaklah kita menjadi orang-orang yang tergolong daripada kalangan orang-orang yang jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, wallahu fi aunil abdi ma kana fi aunil akhih. Hadis ini yang saya bacakan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan Imam At-Tirmizi dan Imam Ahmad.
Dan Allah menolong hamba selama itu menolong saudaranya, tuan-tuan. Sebut. Kalau kita nak Allah mudahkan urusan kita, kalau kita nak Allah Subhanahu Wa Taala tolong kita, maka Nabi sebut dalam hadis ni apa dia? Kita kena mudahkan urusan orang lain dahulu. Mudahkan urusan saudara kita dahulu. Mudahkan urusan kawan kita. Kalau kita nak Allah tolong kita, tuan-tuan, kita kena tolong orang lain dahulu. Kalau kita nak Allah tolong kita, kita kena tolong saudara kita, tuan-tuan. Jadi ini Nabi sebut dalam hadis. Nak Allah mudahkan urusan kita, nak Allah tolong kita, maka kita kena tolong orang. Maka kita kena mudahkan urusan orang. Kita kalau nak mencapai kepada takwa yang sebenar, nak mencapai kepada kebajikan yang sebenar, kita kena tolong kawan kita. Kita kena bantu kawan kita supaya dia juga boleh mencapai kepada tujuan kebajikan dan takwa kepada Allah Ta'ala. Jangan kita lepaskan diri kita sahaja sendiri pergi, tak. Baik. Dan Nabi SAW bersabda lagi, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilhi. Kan? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ahmad. Barang siapa yang menunjuki terhadap kebajikan, maka untuknya seperti pahala yang memperbuatnya. Maksudnya apa, tuan-tuan? Siapa yang ajar orang ataupun ajar orang buat kebaikan dan dia ajarkan orang itu supaya buat kebajikan tersebut, maka bila mana orang itu beramal akan kebajikan tersebut, lantaran orang yang beramal atas kebajikan tersebut, dia ajarkan lagi kepada orang lain dan orang tersebut amalkan, diajarkan dan beramal dan terus beramal, maka disebut dalam hadis ini, kata Nabi SAW, selagi mana orang mengamalkan amalan yang kebajikan tersebut, maka selagi itulah pahalanya mengalir, tuan-tuan. Itu bukti maknanya orang yang tak muflis. Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalathin, sadaqatan jariyah au ilmu yuntafa'u bih aw waladun salih yad'u lah. Yang disebut apabila matinya manusia itu, maka terputuslah segala amalnya melainkan 3 perkara. Apa dia? Sedekah jariahnya. Sedekah jariahnya ini termasuk juga amal kebajikan yang dilakukanlah. Ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Termasuk juga ilmu bermanfaatnya apa dia, tuan-tuan? Dia buat kebajikan, dia ajar orang buat kebajikan, lantaran orang itu buat kebajikan dan diajar, lantaran itulah kata ulama pahalanya terus mengalir. Termasuk juga orang yang mengajak kepada taman-taman orang salih ini, mempelajari kitab Riyadhus Salihin dan mengamalkan kitab Riyadhus Salihin, kita dapat pahala, kita buat, kita amal, kita dapat pahala, dan pahala ini terus mengalir kepada Imam Nawawi rahimahullahu taala juga, tuan-tuan, sampai ke akhir sampailah hari kiamat nanti, tuan-tuan, mengalir. Tuan-tuan belajar kitab Riyadhus Salihin, tuan-tuan amal, tuan-tuan pula sampaikan kepada orang lain, begitu juga manfaatnya akan berterusan dan terus, tuan-tuan. Dan pahala kebajikannya tak akan putus sampailah hari kiamat nanti. Sambung lagi Nabi sebut, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a. Hadis riwayat Imam Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi dan Ibn Majah. Maksudnya apa? Barang siapa yang menyeru terhadap petunjuk. Maksudnya apa? Kita ajak orang ke arah kebaikan, memberi petunjuk kepada orang, wasilah saja. Contoh, kita ajak orang pergi solat jamaah, kita ajak orang buat sedekah, kita ajak orang puasa sunat, kita ajak orang baca Quran, kita ajak orang berzikir, kita ajak orang bangun malam, dan berbagai-bagai lagi lah. Yang mana hal yang membawa kepada petunjuk adalah untuknya dari pahala seperti pahala-pahala orang yang mengikutinya, tiada berkurang suatu pun dari pahala-pahala mereka itu. Maknanya kata apa dia? Contoh, kalau kita ajak orang untuk pergi salat jamaah, kita salat jamaah, maka dengan pada itu kita dapat pahala salat berjamaah. Orang yang kita ajak juga dia dapat pahala jamaah. Bagaimana pahala jamaah dia dapat, kita pun dapat lagi. Maknanya kata berlipat-lipat kali gandalah pahala yang bakal kita peroleh. Juga sabdanya lagi kepada Ali radhiyallahu anhu, fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata apa? Maka kata Nabi SAW kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, maka demi Allah bahawa menunjukkan Allah denganmu seorang lelaki adalah lebih baik bagimu daripada merah-merah unta. Tuan-tuan, unta merah ini kita sebut bahawasanya adalah unta yang paling mahal.
Unta merah ini adalah unta yang paling mahal, kerana unta yang paling tahan lasak. Dia antara grade yang paling tinggi lah. Kalau katanya, kalau ibarat kereta mewah lah, unta merah ni ibarat macam kereta mewah, unta yang paling bahagia. Orang Arab kalau hilang unta merah, tuan-tuan, dia rasa tak keruang, rasa macam orang kata apa, orang separuh gila, kita katakan. Jadi kata Nabi SAW, kata Nabi SAW kepada Sayyidina Ali, kalau kita mengajak orang ke arah kebaikan, kita tunjukkan seseorang itu supaya dibawa ke arah kebaikan, itu lebih baik daripada harga unta merah, tuan-tuan. Menunjuk orang ke arah kebaikan ini, tuan-tuan, lebih mahal daripada tuan-tuan beli harga kereta 400,000, 500,000, rumah 1 juta, 2 juta. Lebih mahal daripada itu. Kita ajak orang ke arah kebaikan, maka itu lebih mahal daripada segala perkara yang tersebut. Maka ini disebut oleh baginda Nabi SAW. Maka dia kata, ku fikir eloklah ku kumpulkan keringkasan dari hadis-hadis sahih yang melengkapi apa yang boleh menjadi jalan bagi yang mempergunakannya ke negara akhirat. Maka kitab Riyadhus Salihin ini, Imam Nawawi hanya menghimpunkan hanya adalah hadis-hadis sahih sahaja. Tidak ada hadis-hadis yang lain. Dia memberikan kepada hadis-hadis yang sahih supaya kita boleh mencari ataupun menjadi jalan-jalan, ataupun kita nak mempergunakan wasilah dekat dunia ini, nak memperoleh ataupun nak menempuh akan jalan-jalan akhirat nanti. Yang mendatangkan adabnya, adab-adabnya dan adab-adabnya lahir dan batin. Supaya hadis yang kita akan sebut juga berkaitan dengan adab-adab zahir dan adab-adab batin, dan mengumpulkan alat-alat untuk menggemarkan dan menakuti juga segala macam adab mereka yang menempuh jalan akhirat dari berbagai-bagai hadis yang tak ingin mencintai dunia, yang memperbaiki perangai, membersihkan tingkah laku, membersihkan. Jadi hadis yang dihimpunkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala ini adalah sebagai apa dia, tuan-tuan? Supaya kita dapat hadis tu kita dapat gunakan untuk kita menempuh kepada jalan akhirat. Kemudian dia mendatangkan adab-adab daripada diri kita, baik zahir ataupun batin. Kemudian kita dapat, dengan hadis-hadis yang sahih tadi, kita dapat menggunakan ataupun mengumpulkan alat-alat supaya kita takut kepada Allah Ta'ala. Dan juga kita menempuh jalan akhirat dengan berbagai-bagai hadis yang mana supaya kita ini tidaklah cinta kepada dunia, yang memperbaiki perangai kita, akhlak kita, tuan-tuan. Kadang-kadang kita belajar ilmu, belajar tinggi, tuan-tuan, tapi kita tak belajar soal adab dan akhlak. Maka ilmu tu dia akan rosakkan diri kita. Belajar sahaja ilmu tinggi banyak, tuan-tuan, belajar ilmu tinggi, tapi tidak ada adab dan tidak ada akhlak, maka ilmu tu akan rosakkan diri kita, tuan-tuan. Membersihkan tingkah laku kita, mensucikan segenap hati dan memberi ubatnya. Hati ada penyakit. Jadi dalam kitab Riyadhus Salihin juga dia cerita tentang penyakit bagi hati dan juga penawar bagi hati. Menjaga segenap anggota dan menghilangkan bengkang-bengkoknya. Juga yang selain itu dari berbagai-bagai tujuan mereka yang sungguhnya mengetahui. Dan pastilah tidak akan kusebut di dalamnya selain daripada hadis-hadis sahih yang terang. Nampak tak? Imam Nawawi sebut dalam kitab Riyadhus Salihin ni hanya bincang tentang hadis sahih je, tidak ada hadis lain. Bersandar kepada kitab-kitab yang sah dan masyhur, kumulai berbab-bab dengan ayat-ayat yang mulia daripada Quran suci. Mana kata apa dia? Dia dalam kitab Riyadhus Salihin ni banyak bab-bab yang dibincangkan dalam kitab Riyadhus Salihin, tapi dimulakan bab itu dengan tak dilupai dengan ayat Quran. Dimula ayat Quran baru hadis. Ayat Quran baru hadis. Ini antara metod yang digunakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin. Kemudian dan ku beri berselimpang mana yang patuh dicatat, mana yang patut dicatat, dan makna-makna sulit yang patut diterangkan dengan peringatan-peringatan yang berharga. Apabila ku tulis di hujung hadis muttafaqun alaih, ini bererti diriwayatkan oleh Al-Bukhari Muslim. Jadi Imam Nawawi disebutkan dalam mukadimahnya, kalaulah dituliskan pada hadis, hujung hadis tu muttafaqun alaih, maka menunjukkan hadis itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim juga.
Dan aku berharap jika kitab ini tempat akan dapat jadi panduan bagi orang yang mengambil indah terhadap ke arah usaha-usaha kebajikan dan jadi pencegah baginya dari berbagai-bagai perbuatan keji dan mencelakakan. Juga ku harap kepada seorang saudara yang telah beroleh manfaat dengan sesuatu yang terkandung dalamnya agar mendoakanku dan kedua ibu bapaku bersama para guruku dan setiap mereka yang kita cintai serta muslimin. Jadi tuan-tuan, kata Imam Nawawi sendiri, bila kita dah mengaji kitab dia, jangan kita lupa akan dia. Dan jangan kita lupa akan guru-gurunya yang mengajarnya, ibu bapanya dan sebagainya lah. Ke hadrat Allah yang maha mulia aku berpegang dan kepadanya lah aku bersandar dan menyeru. Wa hasbiyallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wallahu a'lam bisawab. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita dah selesai pun bincang daripada muqaddimah kitab Riyadhus Salihin. Mudah-mudahan tuan-tuan daripada sedikit rintitan daripada muqaddimah kitab Riyadhus Salihin ini, kita dah tahu dah tujuan kita mengaji kitab Riyadhus Salihin ini untuk apa. Tuan-tuan dan puan-puan dah tahu. Maka mudah-mudahan kita mencapai akan tujuan yang sebenar dan kita akan memperoleh daripada natijah yang sebenar insya-Allah taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Cukup sekadar itu sahaja tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Insya-Allah kita akan sambung lagi perbincangan kitab Riyadhus Salihin ini pada hari esok. InsyaAllah kita akan masuk kepada perbincangan hadis daripada menceritakan tentang persoalan niat. Bab niat yang ikhlas dalam semua perkataan insyaAllah. Jadi sebelum saya akhir, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian yang masih lagi bersama-sama saya, sedikit makluman yang saya nak beritahu kepada tuan-tuan dan perempuan bahawasanya pondok pengajian saya yang bernama Pondok Pengajian Ibn Yazid sekarang ini telah cuti dan tidak ada dan tak boleh berkuliah lah. Jadi saya nak maklumkan kepada tuan-tuan, setakat ni kita akan buat pengajian kitab Riyadhus Salihin dan kita akan buat majlis bacaan Yasin dan tahlil perdana setiap hari Isnin. Pengajian kitab Riyadhus Salihin ini kita buka setiap hari Jumaat, Sabtu, Sabtu dan Ahad pada jam 8.30 pagi. Adapun adapun bacaan Yasin dan tahlil perdana kita akan buat pada hari Isnin. Jadi tuan-tuan yang berkelapangan nak mengaji kitab Riyadhus Salihin boleh masuk, dan kalau nak turut serta dalam majlis Yasin dan tahlil pun boleh. Kalau nak supaya kalau nak dihantar nama almarhum dan almarhumah untuk majlis Yasin dan tahlil, tuan-tuan boleh hantarkan nama tersebut kepada kami ataupun kepada saya. InsyaAllah kami akan bacakan nama-nama tersebut dalam majlis bacaan Yasin tahlil pada hari Isnin insyaAllah. Kita jumpa pada hari esok, kita akan sambung dalam kitab Riyadhus Salihin juga kita akan sambung pada hari esok. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan yang berminat atau berhajat nak berikan sumbangan, dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan juga bahawasanya pondok pengajian saya ini kalau ikutkan kos pengurusan bulanan, pengurusan sahaja mencecah RM11,000. Jadi memandangkan dalam keadaan tempoh terkesan dengan COVID-19 iaitu PKP ni tuan-tuan ataupun PKPB ni tuan-tuan, kutipan dana kami telah merosot sebanyak 50%. 50%. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang berhajat nak berikan sumbangan, boleh terus salurkan sumbangan tersebut kepada kami insya-Allah, dan boleh menghubungi kami akan bantu bagaimana cara untuk tuan-tuan dan puan-puan menyumbang kepada kami insya-Allah taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita tergolong daripada kalangan orang-orang yang sentiasa mendapat redha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqan ya arhamar rahimin. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin.
اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام من سيء الأسقام. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء وخصوصا الوباء فيروس كورونا والغلاء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلاد هذا خاصة وعن بلدان عامة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Jadi sebelum saya akhir sikit lagi tuan-tuan dan puan-puan, pondok saya ada buat jualan kopiah pondok. Jualan kopiah pondok iaitu harganya sekitar RM60, iaitu kopiah eksklusif. Kainnya materialnya tebal dan kualiti lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kalau berminat nak dapatkan kopiah eksklusif tersebut yang berharga RM60, tuan-tuan boleh hubungi kami insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.